Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hakikatan sebenarnya saya tidak layak untuk berucap pada malam ini kerana di hadapan kita ada yang lebih mulia, ada yang lebih berilmu daripada saya, yang juga al-hadis Al-Bujil Al-Hidarus. Tapi kita tahu kepada beliau, dan rendah hati daripada beliau. Semoga dengan keberkatan yang senyap, semoga Allah SWT memberi hidayah kepada yang bersedap, sehingga Allah SWT memasarkan cahaya daripada yang sinar kepada mereka yang mendengar daripada kadar yang bercakap. Jadi alhamdulillah, kita dihimpunkan oleh Allah SWT pada majlis ini, pada malam yang penuh berbahagia ini, di atas makna kecintaan, di atas makna suatu kerinduan kepada insan yang paling dimuliakan oleh Allah SWT, yang paling ditinggikan oleh Allah SWT kedudukannya, kedarjatannya melebihi daripada segala makhluk, bermula daripada Arasy Ar-Rahman, Al-Kursi, Malaikatur Rahman, dan semua yang berada di tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Tidak ada darjat dan kedudukan yang lebih tinggi daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat sebagai Nabi yang paling mulia, yang paling dikasihi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat ini dikenali sebagai ummah marhumah, yaitu umat yang paling dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kerana keterkaitan dan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bahawa kemuliaan yang Allah SWT letakkan kepada umat ini, walaupun umat yang datang paling akhir, yang paling kemudian, umat yang paling bongsu dalam zahirnya di atas dunia ini, tapi percayalah dan yakinlah bahawa umat ini yang paling dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala akan syariatnya, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dimuliakan, ditinggikan daripada segala makhluk yang Allah SWT cipta, daripada umat-umat yang terdahulu, adalah semata-mata kerana keterkaitan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan bukan kerana lain, dan bukan kerana lain, dan bukan kerana lain. Kerana keterkaitan kita, kerana hubungan kita dengan Sayyidina Muhammad SAW. Kerana alasan yang sangat mudah, kerana Rasulullah adalah insan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa sahaja yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang mencintai akan mencintai apa sahaja yang berkaitan dengan yang dicintai. Apa saja keterkaitan daripada sahabat-sahabatnya, daripada ahli keluarganya, daripada kitab yang diturunkan kepadanya iaitu Al-Quran, daripada ilmu syariatnya, daripada umatnya, daripada barang-barang peninggalannya, daripada apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ini layak dan juga berhak untuk direkodkan satu persatu dengan penuh kemuliaan, dengan penuh adab, untuk disampaikan kepada setiap umat Nabi Muhammad SAW, untuk mereka mengetahui mengenai Nabi mereka. Rasulullah SAW dan hadis mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jika kita perhatikan daripada lafaz perkataan dan juga kalimah yang berada dalam hadis ini, "Ballighu anni." Rasulullah SAW mengatakan anni. Rasulullah tidak kata ballighu minni walau ayat. Minni juga bermaksud sampaikan daripada aku. Tapi Rasulullah SAW menggunakan perkataan an. Di dalam bahasa Arab, an juga adalah Allah, sirah Rasulullah, dalailun nubuwah, mukjizat Rasulullah SAW. Sampaikan satu persatu kepada umat ini, supaya umat ini memahami daripada awal syariat tauhid yang telah dibawa oleh Rasulullah, Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga mengenai sosok tubuh Nabi Muhammad SAW tidak ditinggalkan oleh umat ini, kecuali mereka perlu mengenal Nabi mereka, perlu mengenal bagaimana rambut Nabi mereka,
supaya kita kenal bagaimana mata Nabi kita, bagaimana mulut Nabi kita, bagaimana giginya, bagaimana panjang rambut Rasulullah SAW. Ada berapa kategori panjang rambut Rasulullah, bagaimana hidung Rasulullah, bagaimana warna kulit Rasulullah, bagaimana dada dan juga perut Rasulullah SAW, bagaimana saiz badan Rasulullah, bagaimana ketinggian Rasulullah SAW, bagaimana sendi-sendi Rasulullah SAW, bagaimana alis mata, bagaimana kening mata, bagaimana telinga Rasulullah SAW, bagaimana cara jalan Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara duduk, bagaimana cara tidur, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara Nabi SAW bercakap dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana Nabi layan kepada kawan dan juga kepada lawannya. Semua direkodkan secara terperinci dalam hadis yang mana para sahabat memahami bahawa setiap juzuk dan setiap aspek daripada diri Rasulullah SAW berhak direkodkan dan disimpan dan sampai kepada umat, kepada generasi yang akan datang. Kalau sahabat tidak memahami perkara yang sedemikian, kita tidak akan tahu berapa helai uban yang ada pada diri Rasulullah SAW. Bukankah direkod dalam hadis berapa helai uban di dalam Rasulullah? Ada berapa uban di dalam di kepala Rasulullah dan juga di janggutnya? Ada siapa yang ingat daripada syama'il Rasulullah? Lebih kurang 14. Ada riwayat mengatakan 17, ada riwayat mengatakan 20, tapi ini tidak lebih daripada 20. 17 hingga 18 yang paling banyak sekali. Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengira satu persatu uban Rasulullah SAW. Ada berapa uban di atas kepala kita? Ibu bapa kita, atuk kita, kita tidak pernah kira. Tetapi sahabat memahami, balighu anni walau ayat, walaupun satu ayat perihalku mengenaiku, sampaikan kepada umat, supaya umat ini dapat dekat kepada Rasulullah SAW daripada tubuh, daripada pribadi Nabi Muhammad SAW, daripada sifat, daripada akhlak. Dan umat-umat yang terdahulu, mereka mempelajari mengenai syama'il Rasulullah, pribadi Rasulullah, bukan daripada kitab-kitab hadis seperti mana yang kita belajar hari ini, daripada hadis Tirmizi, daripada syama'il Tirmizi, daripada syama'il yang dikarang oleh Imam Yusuf An-Nabahani, daripada Maulana Ashraf Ali Tanwi dan juga ulama-ulama yang lainnya. Ini terdapat dalam susunan hadis-hadis. Umat-umat yang terdahulu, mereka wajib mempelajari syama'il Rasulullah SAW di dalam kitab yang diturunkan ke atas Nabi mereka. Bagaimana kita membaca Al-Quran pada ketika ini, mereka membaca kitab Taurat dan mereka akan mendapati setiap sifat yang ada pada Nabi akhir zaman. Mereka perlu kaji, mereka perlu pelajari, mereka perlu membaca, perlu mengaji daripada kitab Taurat mereka. Dalam Khasa'isul Kubra, Imam Sayyidi rahmatullah alaih menukilkan sebuah riwayat, menyatakan pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang lelaki Yahudi yang telah berderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala selama 200 tahun, sehingga sangat dibenci oleh kaumnya, ditolak oleh Bani Israel keseluruhannya kerana kesamsingan seorang lelaki Bani Israel yang sungguh durjana dan juga derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur umat terdahulu adalah panjang-panjang, 200 tahun dalam derhaka kepada Allah. Kemudian dia mati, maka orang kampung mengambil mayat tersebut dan mencampakkan ke tempat persampahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai kalimullah, wahai Musa, wali-wali telah meninggal, maka kamu uruskan jenazahnya di tempat fulan dan fulan. Maka Nabi Musa alaihi salam pergi di mana tempat wali Allah SWT meninggal, tidak ada siapa yang uruskan. Apabila Nabi Musa AS sampai ke tempat persampahan, didapati lelaki yang derhaka tersebut, yang ditolak oleh seluruh Bani Israel kerana kejahatan dan juga keburukannya. Ya Allah, ini adalah lelaki Bani Israel yang telah derhaka kepadamu selama 200 tahun, telah ditolak oleh kaumnya sendiri. Maka Allah SWT mengatakan, yang benar wahai Musa, tapi ada kebaikan padanya yang aku lihat yang kamu tidak ketahui. Apakah itu ya Allah? Maka riwayat mengatakan bahawa lelaki Yahudi ini, lelaki Bani Israel ini, apabila dia pulang rumah daripada kejahatannya, dia akan buka kitab Taurat, dia akan mengkaji kitab Taurat.
Dan bila mana sahaja dia mendapati ada nama Muhammad, maka dia akan mengucuk kepada nama itu dan meletakkan di antara dua matanya. Maka setiap kali dia berjumpa dengan Syama'il, dia berjumpa dengan nama Muhammad dalam kitab Taurat, maka setiap kali itu dia akan kucuk dan letakkan di antara dua matanya. Maka saksikanlah wahai Musa, dia melakukan yang sedemikian kerana cintanya dan rindunya kepada Nabi akhir zaman. Dan demi kecintaan dan kerinduannya kepada kekasihku, maka aku ampunkan segala dosanya. Dan aku telah menerima taubatnya sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan wahai Musa, aku kurniakan maghfirah ke atasnya. Dan bukan itu sahaja, aku mengurniakan kepadanya 70 bidadari yang cantik cerita kepadanya. Maka kepada Nabi Musa AS menguruskan lelaki Yahudi tadi dan mengebumikan dengan cara yang baik. Lihat bagaimana umat-umat yang terdahulu, mereka mengkaji dan mereka mendapati ciri-ciri Nabi akhir zaman yang kita pelajari daripada hadis. Mereka perlu pelajari dan mereka perlu membacanya, dan mereka perlu beriman dengannya. Tapi kerana kedegilan mereka, apabila Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW muncul, mereka tidak mahu beriman kepada Rasulullah SAW. Kena angkuh mereka, kena kebukakan mereka. Padahal mereka lebih mengenali Rasulullah SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul, lebih daripada mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kerana anak-anak mereka tidak tahu setelah mereka berpergian dengan siapa isteri mereka tidur. Tetapi Rasulullah SAW ciri-cirinya telah jelas dalam kitab Taurat. Maka disebutkan di dalam Tanbihul Ghafilin oleh Abdullah As-Samarqandi dalam kitabnya, mengatakan sebuah riwayat pada zaman dahulu, seorang lelaki Yahudi yang sentiasa membaca kitab Taurat pada hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikhususkan kepada Bani Israel. Seperti mana umat Nabi Muhammad SAW, kemuliaan kita adalah pada hari Jumaat, dimuliakan daripada segala hari yang menjadi penghulu kepada segala hari. Manakala untuk Bani Israel adalah hari Sabtu, dan pada hari tersebut tidak dibenarkan mana-mana daripada Bani Israel untuk melakukan sebarang kegiatan ekonomi. Tidak diizinkan untuk berjual beli, untuk berdagang, untuk bertani, menangkap ikan, memburu, apa sahaja bentuk kegiatan diharamkan oleh Allah SWT, kecuali mereka hanya perlu beribadah kepada Allah pada hari Sabtu. Tidak ada kegiatan lain. Kita hari Jumaat masih boleh berjual beli dan sebagainya setelah menunaikan solat Jumaat. Tapi Bani Israel tidak. Langsung hari Sabtu penuh perlu beribadah, perlu bermunajat, berzikir dan juga mengaji kitab Taurat. Itu sahaja yang dibenarkan kepada mereka. Maka salah seorang daripada lelaki Yahudi Ahlul Kitab telah membuka kitab Taurat dan mula mengkajinya, dan mendapati ada 4 halaman dalam kitab Taurat yang didapati ada mengenai ciri-ciri dan juga sifat-sifat yang diberitakan mengenai Nabi akhir zaman. Maka dia koyakkan 4 halaman tersebut dan dibakar. Kemudian pada Sabtu yang berikutnya, maka dibuka lagi Taurat. Maka sekarang dia dapati ada 16 halaman yang penuh dengan ciri-ciri dan juga peribadi Nabi akhir zaman. 8 halaman dia dapati. Maka dia koyakkan 8 halaman, kemudian dibakarkan. Kemudian pada hari Sabtu yang berikutnya, maka dibuka lagi kitab Taurat, mengaji seperti biasa. Sekarang dia dapati 16 halaman penuh dengan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Sekarang dia mula terfikir, siapa Nabi akhir zaman? Kalau aku koyakkan 16, boleh jadi kitab Taurat nanti semuanya penuh dengan ciri-ciri Nabi akhir zaman ini. Dan dia mula mengkaji satu persatu daripada sifat-sifat yang ada dalam kitab Taurat. Dan timbul rasa kecintaan dan kerinduan kepada Nabi akhir zaman ini. Mula timbul keinginan dan tanda-tanya dalam diri, siapakah Nabi akhir zaman? Maka dia bertemu dengan rakan-rakannya yang lain daripada ahli kitab. Dia bertanya, siapakah Muhammad ini? Maka rakan-rakannya mengatakan dia adalah pendusta, dia adalah pembohong. Jangan sekali-kali kamu berkeinginan untuk berjumpa dengannya. Kalau kamu bertemu dengannya, boleh jadi dia sihirkan kamu. Dia seorang penjahat, jangan sekali-kali berjumpa dengannya. Pendusta, pembohong, kadzab. Maka ahli kitab tadi mengatakan tidak ada siapa yang boleh menghalang keinginan aku untuk berjumpa dengannya. Aku tetap ingin bertemu dengan sosok tubuh yang telah diberitakan sebagai Nabi akhir zaman. Bagaimana kamu boleh mengatakan pendusta sedangkan Nabi kita yang diturunkan kitab At-Taurah telah menyatakan ciri-ciri dan sifat Nabi akhir zaman.
Maka dia siapkan bekalan dan juga kenderaan dan dia mula safar yang jauh. Setelah berbulan-bulan safar, akhirnya dia tiba ke kota Madinah Munawwarah. Apabila masuk ke kota Madinah, dia terserempak dengan seorang lelaki yang pertama, yang ciri-ciri dan sifat-sifatnya mirip dengan apa yang telah dibaca dalam kitab Taurat sebagai Nabi akhir zaman. Maka dia menyapa, adakah kamu Muhammad? Maka dia menoleh dengan tangisan, aku bukan Muhammad. Apa kehendak kamu di sini? Ahli kitab tadi mengatakan, aku cari Muhammad. Maka dia mengatakan, aku adalah sahabatnya, nama aku Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mempunyai beberapa ciri yang agak sama dengan Rasulullah SAW. Maka Salman Al-Farisi melihat daripada pakaiannya, daripada keadaannya, ini adalah ahli kitab dan bukan daripada tempat yang dekat. Ini datang daripada tempat yang jauh, ingin melihat Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa Salman Al-Farisi mendengar nama Nabi Muhammad dan bertoleh dengan tangisan? Kerana ketika itu baru 3 hari Nabi Muhammad SAW wafat, meninggalkan sahabat-sahabat dan meninggalkan dunia ini. Maka Salman Al-Farisi mengatakan dalam hatinya, kalau periwayat hadis ini Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, kalau aku bercakap yang benar, mungkin dia terus pergi daripada kota Madinah dan tidak ada kesan padanya. Tapi kalau aku bercakap Rasulullah kata masih hidup, aku akan berdosa berbohong. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, aku lakukan strategi, aku lakukan hilah. Kata, wahai ahli kitab, kamu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, ikut aku. Maka Salman membawanya ke dalam Madinah Munawwarah dan masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan ketika itu para sahabat Nabi Muhammad SAW dan duduk dalam Masjid Nabawi dalam keadaan pilu, dalam keadaan sedih. Kerana mereka dalam keadaan bingung, kerana baru ditinggalkan insan yang paling mereka kasihi, yang satu hari mereka tidak lihat. Mereka akan tidak lena tidur mereka. Kena resah, tidak dapat satu hari tidak dapat lihat Rasulullah. Sekarang Rasulullah telah meninggalkan mereka selama-lamanya. Maka apabila sampai ke Masjid Nabawi, ahli kitab tadi menyapa kepada seluruh sahabat, Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Dia menyangka bahawa Nabi Muhammad SAW berada dalam majlis bersama dengan para sahabatnya. Maka seluruh sahabat berpaling dan berderu sekali lagi dengan tangisan. Dan salah seorang daripada mereka, siapakah kamu orang luar? Kamu telah melukakan hati kami lagi sekali. Tangisan bercurai daripada mata para sahabat Rasulullah SAW. Terdengar nama Nabi Muhammad, mereka terus sensitif. Kerana terlalu kasih dan terlalu rindu kepada Nabi Muhammad SAW, terlalu cinta kepada baginda. Maka ahli kitab tadi mengatakan, apa yang terjadi? Maka diberitahu oleh salah seorang daripada sahabat, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kami sejak 3 hari yang lalu. Maka ahli kitab tadi mula menjerit, alangkah beruntungnya kalau aku tidak langsung dilahirkan oleh ibuku. Alangkah baiknya kalau aku langsung tidak mengenali dan juga kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Alangkah baiknya kalau aku tidak buka Taurat dan membaca ciri-ciri yang membuatkan aku benar-benar rindu dan cinta kepadanya. Dan hari ini aku telah datang dengan safar yang jauh, dengan perbekalan yang banyak aku telah habiskan, semata-mata untuk melihat wajah Rasulullah SAW. Dan baginda telah meninggalkan aku. Alangkah baik kalau aku langsung tidak lahir di atas dunia ini dan langsung tidak mengenal baginda. Maka dia mula menangis dan menangis. Kemudian ahli kitab tadi mengatakan, adakah di antara kamu ada yang bernama Ali? Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bangkit, bangun mengatakan, ada, aku adalah Ali. Maka ahli kitab tadi mengatakan, wahai Ali, aku membaca mengenai ciri-cirimu juga berada dalam kitab Taurat. 4 sahabat besar Rasulullah SAW, ciri-ciri fizikal mereka juga disebutkan dalam kitab Taurat, supaya umat yang terdahulu mereka mengenali Nabi Muhammad SAW dan siapakah 4 sahabat yang paling besar, pendampingan mereka yang paling hebat dengan Rasulullah SAW. Bermula daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika sebelum Islam telah masuk ke dalam kota Yaman, dan sebuah kota Sam bin Nuh, sebuah kota lama, kota kuno yang telah dibina oleh anak Nabi Nuh AS selepas banjir. Maka dia telah masuk ke dalam kota tersebut. Maka ada ahli kitab yang sentiasa mengkaji kitab Taurat dan melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu daripada jauh. Dia kata, ke sini kamu ini daripada
kaum ini, kamu daripada suku ini, kamu daripada kabilah ini, kamu daripada bangsa ini. Dia kata betul. Kamu daripada tempat yang bernama Fulan, betul. Nama kamu Fulan bin Fulan, betul. Maka kamu adalah orang yang telah tercatat dan termaktub dalam kitab Taurat kami bahawa kamu akan berdamping dengan Nabi akhir zaman. Ciri-ciri dan fizikal kamu telah dicatatkan, dan aku mengenali daripada hujung rambut sampai hujung kaki, seperti mana yang berada dalam kitab Taurat. Engkau akan menjadi pendamping kepada Nabi akhir zaman. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan bingung. Siapa Nabi? Bukan Taurat. Si Abu Bakar datang daripada Mekah, berniaga ke kota Yaman. Apakah buktinya lagi, kata si Abu Bakar? Kitab kami juga menyatakan bahawa di celah peha kamu ada parut. Terkejut si Abu Bakar. Parut itu sudah daripada kecil memang ada parut tersebut. Itu juga termaktub dalam kitab Taurat. Maka ahli kitab tadi mengatakan, aku yakin bahawa engkau akan menjadi pendamping Nabi akhir zaman. Sebelum engkau pulang ke Mekah, aku ingin mengirim surat dan kau tolong sampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka dikirimkan ke Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan masih bingung. Sayyidina Abu Bakar pulang ke kota Mekah, dan ketika itu telah dengar hiruk pikuk kedengaran suara mereka mengatakan kepada Abu Bakar, sahabat kamu Muhammad telah mendakwa bahawa dirinya sebagai Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar berjumpa dengan Rasulullah SAW. Adakah kamu mendakwa diri kamu sebagai utusan Allah? Dia kata, benar wahai Abu Bakar, aku juga menyuruh kamu untuk mentauhidkan Allah dan juga untuk mengakui bahawa aku adalah utusan Allah. Si Abu Bakar mengatakan, apakah buktinya kerasulanmu wahai Muhammad? Maka Rasulullah mengatakan buktinya adalah surat yang diutus oleh lelaki ahli kitab di Yaman itu. Mana surat tersebut? Si Abu Bakar mengatakan, aku telah beritahu pada sesiapa, siapa yang beritahu kamu wahai Muhammad? Malaikat yang diutus oleh Allah kepada nabi-nabi yang terdahulu datang kepada aku memberitahu kepada surat tersebut. Wahai Abu Bakar, mana surat tersebut? Dibuka surat tersebut, ini adalah baik-baik syair dan juga kasidah puji-pujian yang dilantunkan, yang ditulis, dikarang oleh ahli kitab Yaman kepada Rasulullah SAW, dan menyatakan keimanan. Jika surat ini sampai kepada kamu wahai Muhammad, saksikanlah bahawa aku telah beriman kepada kamu. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ini termaktub sebagai seorang daripada orang Islam yang pertama yang akan menakluk dan membuka Baitul Maqdis. Orang Islam yang pertama membuka Baitul Maqdis adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan ketika beliau bersama dengan pembantunya Aslam masuk ke dalam kota Baitul Maqdis untuk diserahkan kunci Baitul Maqdis, Sayyidina Umar Al-Khattab masuk dengan baju yang bertampung-tampung dengan lusuh. Ketika keluar daripada kota Madinah, orang Madinah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sila tukar pakaian kamu. Kamu datang sebagai penakluk, sebagai conqueror. Sayyidina Umar mengatakan, kita dimuliakan dengan Islam, bukan dengan baju, bukan dengan pakaian. Kalau kita dimuliakan bukan dengan Islam, sudah tentu kita akan menjadi hina. Maka Sayyidina Umar telah membahagikan perjalanannya kepada 3 bahagian. Satu bahagian aku akan naik unta, satu bahagian pembantu aku akan naik unta, satu bahagian tidak ada siapa naik unta, bahagian untuk unta berehat, untuk berjalan sendiri. Begini bagaimana Sayyidina Umar membahagikannya ke Baitul Maqdis daripada Madinah Munawwarah ke Palestin. Apabila nak masuk ke dalam kota Baitul Maqdis, ketika itu giliran Sayyidina Umar menarik daripada tali unta untuk berada di atasnya pembantu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Aslam mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku mengetahui bahawa ini adalah giliranmu, tetapi sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Baitul Maqdis. Aku takut rakyat Baitul Maqdis, rakyat Palestin menyangka aku adalah Amirul Mukminin dan kau adalah pembantu khadam. Maka biar aku ganti di tempatmu wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar mengatakan tidak. Sama ada aku menarik tali ini ataupun kita pulang saja ke Madinah. Maka Aslam dalam keadaan bingung naik atas unta tersebut, dan Sayyidina Umar menarik daripada unta masuk ke dalam Baitul Maqdis. Sampai sahaja di hadapan Masjidil Aqsa, rakyat disaksikan oleh rakyat dan juga padri-padri di situ daripada ahlul kitab. Bila hendak diserahkan, wahai Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, kami tidak akan serahkan kunci ini kecuali kami akan bertanya kepada kamu dengan syarat-syarat dan juga ciri-ciri orang yang kami akan serahkan kunci ini terdapat dalam kitab Taurat kami. Dan jika kamu tidak mempunyai ciri tersebut, kita akan teruskan perang, kerana kamu bukan orang yang patut kami serahkan kunci ini. Apa syaratnya, kata Umar? Yang pertama, siapa yang di atas unta, siapa yang menarik unta? Si Umar mengatakan yang tarik unta adalah aku.
yang di atas unta adalah pembantu. Demikian apa yang kami dapati dalam kitab Taurat. Kemudian syarat kedua kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka mereka mengatakan ada 13 tampalan pada bajunya. Maka mereka mula mengira tampalan satu demi satu yang ada pada pakaian Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan mereka mengatakan, kami tidak akan serahkan kursi ini wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Kerana ada hanya 12 tampalan. Kitab kami mengatakan 13 tampalan. Satu tak cukup, bukan kamu orangnya, kita teruskan perang wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, nanti, jangan terlalu bergambar. Dia mula mengangkat ketiaknya. Rupanya ada lagi satu tampalan yang terlupa kira di bawah ketiaknya. Dan ia mencukupkan 13. Maka mereka serahkan kunci Baitul Maqdis kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sama kepada kisah tadi, ahli kitab tadi kata Ali, kamu juga aku dapati ada dalam kitab Taurat kami. Maka ceritakan mengenai kepadaku mengenai Rasulullah, bagaimana fizikalnya, bagaimana ciri-cirinya. Maka Sayyidina Ali mula mengatakan bahawa Rasulullah SAW adalah seorang yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, tetapi sederhana. Rasulullah tidak terlalu putih kapur kulitnya dan tidak terlalu gelap, tapi sederhana, putih kemerahan bercampur dengan kemerahan yang menyimpulkan keindahan. Dan mata Rasulullah SAW pekat, mata hitamnya dan putih, sangat putih. Mata putihnya nampak sirat-sirat benang ataupun urat-urat merah di mata putihnya sedikit yang halus, yang penuh dengan keindahan. Matanya bersinar, keningnya berdebat tetapi tidak bercantum di tengahnya mempunyai pemisahan. Alis matanya lentik. Rambut Rasulullah SAW panjang, kadang-kadang wafrah, iaitu mencecah telinganya, kadang-kadang di pertengahan, kadang-kadang mencecah bahu. Dan juga hidung Rasulullah SAW mancung dan ianya bercahaya. Gigi Rasulullah SAW bercahaya dan juga sangat putih, sehingga ada gap dan juga ada ruang di antara satu gigi dengan gigi, yang sentiasa melemparkan senyuman. Apabila Rasulullah SAW berjalan akan bongkok sedikit ke hadapan. Dan apabila Nabi SAW bercakap dengan para sahabatnya akan memalingkan seluruh badannya, bukan hanya dengan kepalanya sahaja. Rasulullah SAW sini-sininya besar-besar, kuat badannya, bidang bahunya, perut dan juga dadanya adalah rata. Seorang yang sasa, perkasa, kuat, gagah. Dan aku tidak pernah melihat seorang setampan dari Rasulullah SAW sebelumnya dan juga selepasnya. Maka ahli kitab tadi mula menjuraikan air mata. Beginilah apa yang aku dapati wahai Ali, ciri-ciri dan sifat Nabi akhir zaman yang termaktub dalam kitab aku. Maka ahli kitab tadi mengatakan, wahai Ali, adakah daripada saki-baki pakaian Rasulullah yang masih tinggal yang aku boleh sentuh, yang aku boleh cium, yang aku boleh hidup? Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai Saman, bawa ahli kitab ini ke rumah Sayyidah Fatimah dan ketuk pintu Sayyidah Fatimah perlahan-lahan dan minta izin daripadanya untuk dikeluarkan pakaian Rasulullah yang ahli kitab ini ingin memegangnya. Maka Salman menunaikan apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mengetuk pintu Sayyidah Fatimah. Assalamualaikum ya Fatimah ya ahlal bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Fatimah menjawab salam dan mengatakan, siapakah yang mengetuk pintu rumah anak yatim ini? Ketika itu kesedihan menyelubungi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka Salman mengatakan, aku Salman diutus oleh Sayyidina Ali untuk mengambil pakaian Rasulullah untuk ditunjukkan ahlul kitab yang datang daripada safar yang jauh. Maka dikeluarkan oleh Sayyidah Fatimah, dihantar kepada Salman Al-Farisi dengan penuh tangisan. Salman Al-Farisi menciumnya dan diarahkan kepada ahlul kitab. Ahli kitab tadi kata, alangkah baiknya kalau aku tidak dilahirkan. Alangkah bau, alangkah harumnya, alangkah wanginya pakaian ini. Alangkah rindunya kepada aku, kepada Tuhan punya pakaian ini. Maka dia berkata kepada Salman, tolong tunjukkan aku di mana makam Rasulullah SAW. Walaupun aku tidak dapat berjumpa dengan baginda, sekurang-kurangnya aku dapat melihat makam dan kubur baginda. Maka Salman membawanya dan mengetuk perlahan pintu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan apabila meminta izin, Sayyidah Aisyah mengizinkan. Maka ahli kitab tadi masuk ke dalam rumah Sayyidah Aisyah, di mana di situ dimakamkan Rasulullah SAW. Nampak saja makam Rasulullah, ada lagi tangisan, berjurai, penuh dengan kepiluan, kesedihan, penuh dengan keharuan bahawa Tuhan mempunyai kubur ini, Tuhan mempunyai makam ini adalah pesuruhmu dan utusan. Dan jika benar keimananku padamu ya Allah, aku tidak sanggup untuk hidup setelah daripada hari-hari ini tanpa aku melihat wajah Rasulullah SAW. Aku tidak sanggup untuk mengakhiri hidupku hari-hari yang akan datang tanpa aku dapat bersama dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, jika benar keimananku, tariklah nyawaku.
Maka Abu Lais As-Samarqandi rahmatullahi alaih dan Tanbihul Ghafilin menyatakan ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menarik nyawa daripada jasadnya. Dan dia meninggal dalam keadaan kerinduan dan kecintaan di sisi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali mengambil jenazahnya, memandikan dan juga menguruskan jenazahnya dan mengebumikan digandingkan bersama dengan para sahabat yang mati syahid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan sahabat yang sehidup semati berkorban demi agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkuburan Baqi'. Begini bagaimana kerinduan seorang yang membaca dan mengenali syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku apa sahaja mengenaiku kepada seluruh umat, mengenai kelahiranku, mengenai kewafatanku, mengenai akhlakku, mengenai adabku, supaya mereka kenal dan mereka cinta kepada ku. Al-mar'u ma'a man ahab. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu akan bersama dengan yang dicintai di hari akhirat. Semoga dengan keberkatan, kecintaan dan kerinduan timbul kekuatan dalam hati kita untuk mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk istiqamah dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, memperoleh syafaat baginda di akhirat kelak yang kita sangat dambakan. Semoga Allah muliakan mata kita untuk melihat wajah Rasulullah SAW. Semoga Allah muliakan kita mendapat minum daripada telaga Kausar, daripada tangan mubarak sendiri Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Dan Allah hindarkan kita daripada su'ul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di kalangan golongan yang berada di panji, yang memegang panji kepujian dan kemuliaan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.